warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Tuan Moderator yang saya hormati, Tuan Aiman selaku wakil daripada ISMA, dan yang ketiga Dr. Fatimah, dan juga warga hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, berbalik kepada soalan yang cuba diutarakan kepada saya, adakah sebenarnya gerakan kristenisasi ini sebenarnya memberikan kesan kepada kita sebagai mahasiswa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum saya ceritakan apakah kesan yang akan berlaku terhadap mahasiswa, maka izinkan saya terlebih dahulu menceritakan bagaimana pergerakan ini menusuk masuk ke dalam masyarakat kita umat Islam terutamanya, tuan-tuan. Gerakan kristenisasi, tuan-tuan, bukan satu isu baru ataupun tiba-tiba adanya isu ataupun tiba-tiba adanya kepentingan demi kepentingan maka adanya isu kristenisasi. Bahkan, tuan-tuan, isu ini kalau kita buka kembali lembaran sejarah seperti mana yang Tuan Aiman kata tadi, dia telah berlaku lama dahulu. Dan gerakan pertama kristenisasi terhadap umat Islam berlaku tahun 1232 oleh seorang penyair yang bernama Raymond Lull, yang ketika itu cuba untuk mendakwahkan agama Kristian terhadap kerajaan Islam di Andalusia dan juga kerajaan di Afrika Utara, tuan-tuan. Kemudian dia mengeluarkan 3 modus operandi yang utama yang mensyaratkan kepada para rahib untuk mendakwahkan agama Kristian terhadap umat Islam. Yang pertama, orang itu atau rahib itu mesti faham bahasa Arab agar dia mudah berinteraksi dengan masyarakat ketika itu. Dan yang kedua, dia mesti tahu dan belajar apakah istilah dan istilah dalam agama Islam untuk dia mengirimkan antara istilah agama Kristian dan juga istilah agama Islam, tuan-tuan. Dan yang ketiga, dia mesti sedia berkorban untuk penyaksian terhadap Yesus. Ini adalah 3 elemen yang utama yang digunakan sejak daripada awal kristenisasi terhadap umat Islam sehingga ke hari ini, tuan-tuan. Dan gerakan kedua seperti mana yang diceritakan oleh Tuan Aiman, gerakan ketika mana yang dirancang secara tersusun berlaku ketika di zaman Renaissance, di mana tentera-tentera Eropah ketika itu menggunakan kaedah menjajah dan menyebarkan agama Kristian di tanah-tanah yang dijajah tersebut dengan memerlukan 3 slogan utama, iaitu Gold, Glory and Gospel. Seperti yang kita lihat di Melaka, bagaimana tentera Portugis cuba menjatuhkan kerajaan Melaka di ketika itu dan meruntuhkan masjid-masjid di sana dan meruntuhkan istana di sana dan mendirikan satu gereja di sana dan mengubuhkan sekolah-sekolah missionary ataupun sekolah-sekolah mubalik Kristian, tuan-tuan. Ini adalah gerakan yang disusun secara terancam bermula sejak zaman Renaissance di barat ketika itu, tuan-tuan. Kemudian hari ini gerakan itu berubah warna kepada satu kaedah yang baru, kaedah yang mana mereka rasakan lebih berkesan untuk menarik umat Islam masuk ke dalam agama Kristian. Ataupun kaedah ini saya namakan sebagai kaedah kontekstualisasi. Kaedah ini, tuan-tuan, digunakan untuk menyamakan keadaan agama Kristian dengan suasana masyarakat ketika itu agar masyarakat Islam dia mudah terima dan mudah faham apakah itu agama Kristian, apakah itu Tuhan Yesus dan sebagainya. Ini adalah satu pencairan terhadap umat Islam agar umat Islam mudah untuk membuka kitab Bible. Antara modus operandi yang mereka gunakan adalah menggunakan istilah-istilah, menukarkan istilah dalam agama Kristian kepada istilah yang masyarakat mudah faham. Seperti mana isu kalimah Allah yang baru-baru kita dengar, dan juga apa yang berlaku di Bangladesh. Kita boleh lihat ketika itu pada awal permulaan pendayahan agama Kristian di masyarakat Bangladesh ketika itu oleh seorang padri bernama Bill Prakash telah mengatakan di awal pergerakan kristenisasi di sana, dia hanya mendapat tidak kurang daripada 100 orang sahaja yang memeluk agama Kristen ketika itu. Dan diubah cara kaedah gerakan kristenisasi dengan menggunakan cara kontekstualisasi dengan mengubah nama Tuhan Yesus kepada keadaan masyarakat di Bangladesh. Contohnya, kita boleh lihat nama Tuhan Yesus di Bangladesh ditukarkan kepada nama Tuhan Iswar. Dan Iswar itu, tuan-tuan, adalah nama kepada nama-nama Tuhan kepada agama Hindu. Kerana apa dibuat macam itu? Supaya nanti orang keliru. Agama Kristian sama, agama Islam sama, agama Hindu pun sama Tuhan dia. So apa beza? Sama saja. Tapi mereka menawarkan agama Kristian lah agama yang dirahmati, agama yang berikan kasih sayang dan sebagainya, agama yang perlu beriman, ditukar kepada nama percaya itu kepada iman. Kami pun beriman kepada Allah Tuhan yang sama.
Dan dia katakan Tuhan kami adalah Tuhan yang ada 3 pribadi yang unggul, iaitu ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan sebagainya. Dan daripada situ dia akan cuba untuk mengelirukan masyarakat di sana untuk memahami apakah agama mereka sebenarnya, dan agama mereka lebih membawa rahmat daripada agama yang sekian ada. Itu di Bangladesh, tuan-tuan. Kita lihat di negara jiran kita, di Indonesia, apa yang berlaku, tuan-tuan. Seorang padri yang bernama Dr. Airin Hardono, dia telah mengatakan hari perayaan Christmas ataupun hari Natal di sana ditukarkan nama itu kepada Maulid Nabi Isa. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk membenarkan orang Islam menyambut perayaan hari Kristian bersama-sama dengan mereka. Kerana di Indonesia, tuan-tuan, diharamkan untuk orang Islam menyebut perayaan hari Christmas terhadap orang Kristian. Jadi apa yang orang Padri buat untuk membolehkan umat Islam menyebut hari perayaan mereka dan menyambut bersama-sama, mereka ubah nama tersebut kepada Maulid Nabi Isa. Dan juga, tuan-tuan, kalimah Allah ini bukan hanya berlaku di Malaysia, telah pun berlaku di Indonesia. Di mana mereka faham kita pun guna bahasa yang sama, lebih kurang sama dengan Indonesia, dan Indonesia pun menggunakan kalimah yang sama, itu kalimah Allah. Dan ada seorang sahabat saya yang baru-baru ini pergi ke Indonesia, di Yogyakarta. Dia mengatakan jarak antara masjid dan gereja ketika itu hanya berhadapan sahaja, dan di atas pintu gereja tertulis dengan jelas dan nyata Allah itu kasih, dan dia sendiri melihat keadaan tersebut. Mungkin hari ini kita tak rasa, okay, aku iman kuat, so aku boleh tahan, aku boleh kenal, okay, kalau Allah ni Tuhan Kristian lah, ini Allah Tuhan untuk orang Islam. Tapi kita risaukan apa yang akan berlaku generasi selepas kita, tuan-tuan. Kalau generasi kita rasa kita boleh faham, tapi apa akan berlaku kepada generasi di bawah kita? Bila mereka melihatkan Tuhan yang sama, Tuhan Kristian sama dengan Tuhan Islam, maka tiada beza bagi antara Tuhan Kristian dan Tuhan Islam. Maka agama Islam dan agama Kristian adalah agama yang sama. Itu yang mereka inginkan. Ini adalah tujuan kontekstualisasi digunakan dalam negara Malaysia, iaitu gerakan Kristianisasi di era moden. Dan jika gerakan ataupun jenis kaedah ini diamalkan di Malaysia, maka generasi kita ataupun generasi Y, saya pasti dan yakin akan ada yang akan terpengaruh. Kerana kita lihat hari ini kita diancam dengan gerakan liberal, gerakan pluralisme, gerakan ajaran sesat dan Syiah sebagainya. Sedangkan ajaran Tuhan Harun pun ramai pengikut dia, terutamanya ahli-ahlinya dan orang Islam. Maka tidak mungkin, maka tidak mustahil, tuan-tuan, tidak mustahil orang Islam sendiri dalam kalangan kita boleh terpengaruh dengan agenda tersebut dan gerakan Kristianisasi tersebut. Kita boleh lihat isu Rina Choi dan sebagainya yang mana telah terpengaruh dengan ajaran Kristian. Dan juga ada seorang pernah diceritakan kepada saya ketika saya sekolah dulu, ada seorang wanita yang belajar agama, belajar syariah, faham apa itu agama dan sebagainya, menutup aurat, pakai tudung melapuk. Tapi bila hari kematian dia, ibu dia menampakkan tanda salib pada pakaian beliau. Maka apa sudah berlaku, tuan-tuan? Sedangkan orang yang belajar agama pun boleh terpengaruh dengan agama Kristian, apatah lagi kita, anak-anak muda kita hari ini, adakah tidak mungkin untuk terpengaruh dengan agama Kristian? Kerana hari ini, tuan-tuan, kita didedahkan dengan pelbagai media-media sosial dan juga risalah-risalah tersebar luas tanpa kawalan. Kita dah banyak ancaman-ancaman luar di sana cuba untuk mengganggu agama kita. Adakah kita ini benarkan lagi gerakan Kristianisasi ini menambahkan beban terhadap ancaman tersebut? Sudah pasti kita tidak mahu, tuan-tuan. Ya, nanti saya berikan minit. Kemudian baru-baru ini kita dengar bagaimana kalimah Allah digunakan oleh Akbar Herod. Sebenarnya, tuan-tuan, Akbar Herod telah gunakan lama kalimah Allah pada tahun 2007, tetapi tidak disedari langsung oleh kita, diguna senyap-senyap. Sampailah pada tahun 2009 sampai ke pengetahuan KJN dan juga Majlis Agama Wilayah ketika itu, dan dia menarik balik lesen perlesenan penyebaran akhbar Herod ketika itu. Dan bila mereka mendapati kalimah Allah dilarang, mereka menggunakan autoriti mahkamah untuk membenarkan perbuatan mereka pada tahun yang sama 2009, dan mereka mendapatkan kebenaran daripada mahkamah untuk penggunaan kalimah Allah.
Dan sampailah, tapi isu itu masih lagi tidak dilihat oleh orang Islam, masih lagi sedap dan kita tak perasan langsung isu tersebut. Sampailah gerakan itu semakin lama semakin bertambah, semakin menimbulkan isu, sampailah baru-baru pada tahun 2013 kita menghantar petisi ke mahkamah untuk melarang kembali penggunaan kalimah Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita berjaya. Tetapi juga ada orang-orang Islam kita sendiri yang tidak menyokong perbuatan kita untuk melarang penggunaan kalimah Allah. Ini sangat malu diceritakan tuan-tuan, kerana kita risaukan apa yang berlaku pada generasi, iaitu generasi Y yang kita katakan hari ini. Kerana kaedah konteks tulisan ini sangat halus dan sangat bagi pihak kerja mendapatkan kesan kerana dia boleh mengelirukan masyarakat tentang antara agama Kristian dan juga agama Islam. Wallahu a'lam.